Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 Julai bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Tragedi jatuh Sungai Kelantan, 2 masih hilang. Juga dakwaan rasuah di KLIA disiasat. Operasi mencari dan menyelamat SAR 2 mangsa yang masih hilang selepas terjatuh ke Sungai Kelantan semalam diteruskan pagi tadi melibatkan radius pencarian sehingga 200 meter dari lokasi terakhir mangsa dipercayai terjatuh. Operasi yang melibatkan 13 bot dan 79 anggota keselamatan itu berdepan detik sukar apabila arus laju beserta air pasang. Dalam kejadian pada 6.45 petang semalam, Nur Awadah Sulong ditemukan lemas manakala suaminya Wan Muhammad Najmi Wan Taib serta anak saudaranya Amrullah Fitri Effendi 10 tahun masih hilang. Bagaimanapun anak pasangan berkenaan seorang bayi perempuan berusia 14 bulan terselamat kerana dikatakan tidak terpelanting keluar semasa bot berhenti mengejut. Terdahulu, Ketua Polis Tumpat Asisten Komisioner Amran Dollah berkata enjin bot yang mati secara tiba-tiba dipercayai punca 3 mangsa berkenaan terjatuh. Punca kejadian hasil daripada maklumat daripada penduduk kampung ni, ada saksi melihat yang bot tu tiba-tiba dia terkejut dan dia terpelanting. Yang 3 orang ni terpelanting masuk ke sungai lah. Di kawasan ni lah, tak jauh lah 60 meter daripada sungai lah. Di kawasan sini lah. Sementara itu, bapa kepada Amrullah Fitri Effendi Ismail 43 tahun berkata sudah menjadi kebiasaan anaknya itu akan keluar bersiar-siar menaiki bot bersama bapa saudaranya sekiranya pulang ke rumah neneknya. Dia kalau mari, kalau pak saudara dia tidak lorak tak kerja kak, pak saudara dia kata akan ajaklah turun sungai lah. Turun sungai tu naik bot je, meraung naik pusing-pusing dengan bot je. Jika mangsa tidak ditemukan hari ini, radius akan diperluaskan sehingga 1 atau 2 kilometer. Kementerian Kewangan MOF mengingatkan penerima bantuan program e-Belia Rahmah agar tidak menukar kredit RM200 kepada wang tunai bagi mengelak daripada menjadi mangsa penipuan. Dalam maklum balas bertulis kepada bernama, MOF mengakui terdapat kes penerima menjadi mangsa penipuan selepas memilih untuk menggunakan khidmat menukar kredit kepada wang tunai yang ditawarkan di platform media sosial. Maklum balas kementerian itu juga menyatakan bahawa kerajaan tidak akan memberi pampasan kepada penerima. Menurut MOF, tidak ada keperluan bagi penerima menukar kredit e-Belia Rahmah kepada wang tunai sekaligus merisikokan mereka kepada penipuan kerana dana itu boleh digunakan di lebih 1.7 juta perniagaan di seluruh negara dan untuk membayar perkhidmatan serta pembelian secara dalam talian melalui Duit Now. Tambah MOF, cubaan untuk menunaikan dana tersebut akan menggagalkan matlamat sebenar program itu yang bertujuan membantu belia berusia 18 hingga 20 tahun serta pelajar institusi pengajian tinggi IPT sepenuh masa membiasakan diri dengan kemudahan pembayaran tanpa tunai dan pada masa sama meringankan beban kewangan mereka. Selain itu, menurut MOF, dengan menunaikan dana tersebut, penerima dan peniaga sama-sama telah melanggar terma dan syarat ditetapkan untuk program itu yang menyatakan RM200 tidak boleh ditunaikan atau dipindahkan daripada rakan ke rakan. Terdahulu bernama melaporkan terdapat banyak iklan di media sosial yang menawarkan khidmat menukar kredit e-Belia Rahmah kepada wang tunai dan ramai telah menjadi mangsa penipuan apabila mereka tidak memperoleh semula tunai seperti dijanjikan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan membuka siasatan berhubung dakwaan rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Mengesahkan perkara itu, Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya juga akan mendapatkan maklumat berhubung perkara itu dalam tempoh terdekat.
SPRM katanya akan mendapatkan maklumat daripada semua pihak dan menyiasat perkara itu sewajarnya. Justru pihaknya menggesa orang ramai agar tidak mensensasikan atau membuat spekulasi mengenai perkara tersebut. Semalam, sebuah portal melaporkan terdapat individu dipercayai seorang menteri didakwa menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA bagi membebaskan pelawat Cina yang ditahan Jabatan Imigresen. Susulan kes itu, Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing mengaku dirinya adalah individu yang dikaitkan dengan kejadian itu dan mendakwa mahu membongkar amalan rasuah dalam kalangan pegawai di pintu masuk negara. King Sing mendakwa terdapat pegawai imigresen yang meminta wang sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan daripada tahanan, termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Beliau turut mendakwa tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas, manakala RM12,000 untuk kos memproses visa. Siasatan berhubung kes seorang murid tahun 1 yang didakwa dikurung di dalam sangkar besi di Sekolah Kebangsaan SK Astana Raja Negeri Sembilan sudah diselesaikan dengan cara baik. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata siasatan terperinci telah dijalankan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Negeri Sembilan termasuk mengadakan perbincangan bersama ibu bapa murid terlibat. Semua dalam konteks siasatan semasa kes ini disiasat oleh JPN, kita telah ambil perhatian semua perkara tersebut dan tindakan-tindakan sedang dibuat oleh JPN sebagaimana yang saya sebut tadi telah pun selesai. Jadi tindakan itu akan dibuat, akan dipastikan keselamatan keseluruhan bukan saja murid itu tapi keseluruhan sekolah lah, berkaitan dengan isu yang dibangkitkan tadi. Sebelum ini tular di media sosial mengenai seorang murid tahun 1 sekolah rendah di Rembau dikatakan dikurung dalam sebuah bilik berpagar besi yang kelihatan seperti penjara. Siasatan polis mendapati tindakan tersebut dilakukan seorang guru lelaki berusia 43 tahun yang telah mendenda murid tahun 1 itu dengan mengurung di ruangan besi sangkar kerana kesalahan disiplin. Sementara itu, Pejabat Pendidikan Daerah Rembau menjelaskan hukuman pengasingan dengan mengurung murid tahun 1 diambil selepas murid berkenaan mengulangi kesalahan mengganggu rakannya walaupun sudah diberi peringatan. Fadlina yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal berkata demikian kepada media ketika ditemui selepas Majlis Kurban Perdana Nibong Tebal di Masjid Jami' Al-Huda, Sungai Bakau hari ini. Sementara itu, Fadlina menegaskan bahawa kementeriannya bersedia mentransformasikan sistem pendidikan negara ke arah lebih baik berpandukan keberkesanan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Pelan itu katanya sudah memasuki gelombang ketiga dan sedang melalui tempoh kritikal. KPM sedang menuju kepada polisi dan kerangka pendidikan negara yang baru dan satu jawatankuasa telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa soft landing berkaitan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Negara ini akan diteruskan berdasarkan inisiatif-inisiatif yang telah pun kita laksanakan, insya-Allah. Gelombang ketiga ni maksudnya dia sudah hampir sampai ke penghujungnya. Jadi ini adalah tempoh yang kritikal untuk kita melihat inisiatif-inisiatif yang telah pun kita laksanakan dan akan dibawa kepada pelan ataupun polisi kerangka pendidikan yang baru. Sebagaimana yang dimaklumkan di Dewan Rakyat sebelum ini, kementerian katanya sedang menuju kepada dasar dan kerangka pendidikan baru dengan mengambil kira faktor global serta dasar dalam pembentukan karakter warga negara. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas saranan bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik yang mencadangkan sistem pendidikan negara dirombak selepas terkesan akibat COVID-19. Susulan isu membakar kitab suci Al-Quran di Stockholm, Sweden Rabu lalu. Satu mesyuarat tergerempar akan diadakan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC minggu hadapan untuk berbincang mengenai isu berkenaan. Mesyuarat itu akan diadakan di Jeddah di bawah undangan Kerajaan Arab Saudi selaku pengerusi OIC. Dalam satu kenyataan, OIC menjelaskan mesyuarat ini akan mengetengahkan tindakan-tindakan yang akan diambil terhadap perlakuan membakar kitab suci Al-Quran dan bagi menyatakan pendirian menolak perbuatan keji itu. OIC turut menyuarakan kekesalan atas semua percubaan untuk mencemarkan Al-Quran dan nilai-nilai Islam dan mengecam sekeras-kerasnya perbuatan cela yang dilakukan oleh beberapa pelampau dengan niat menimbulkan kebencian, perselisihan dan perkauman. Tegas OIC, perbuatan biadab membakar Al-Quran menjejaskan rasa hormat dan keharmonian antara kaum
dan ia amat bercanggah dengan usaha antarabangsa untuk menyebarkan nilai tolak ansur, kesederhanaan dan menolak amalan pelampau. Dalam pada itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan sebarang tindakan mencemarkan kitab suci Al-Quran, termasuk merosakkan atau membakar kitab itu, merupakan kesalahan jenayah di Rusia berdasarkan perlembagaan dan kanun keseksaan. Dalam lawatannya ke Masjid Bersejarah Durban di Republik Dagestan, Putin berkata walaupun tindakan membakar Al-Quran tidak dianggap sebagai jenayah di beberapa negara, namun ia merupakan kesalahan besar dan boleh dihukum di bawah undang-undang Republik itu. Putin turut menegaskan bahawa negaranya sentiasa menghormati kesucian Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran suci buat umat Islam dan seharusnya dihormati oleh semua pihak. Perbuatan biadab yang dilakukan Salwan Momika, 37 tahun, di luar masjid di Stockholm ketika sambutan Hari Raya Aidil Adha mencetuskan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Momika kini berdepan tuduhan dengan niat mencetuskan provokasi terhadap kumpulan etnik. Tabung haji kekal ungguli anugerah Labbaitum. Alhamdulillah bertemu lagi. Tabung haji sekali lagi mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi menerusi anugerah Labbaitum bagi kategori kepuasan tertinggi dalam perkhidmatan yang disediakan oleh Pejabat Urusan Haji. Anugerah itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabi'ah kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar di Makkah. Terdahulu, satu majlis kesyukuran diadakan semalam di Makkah yang dihadiri pelbagai negara. Pencapaian itu jelas Datuk Dr. Muhammad Naim amat membanggakan sekaligus membuktikan bahawa TH sentiasa memberi perkhidmatan terbaik kepada jemaah haji Malaysia. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada pengurusan tertinggi dan seluruh warga kerja tabung haji dan berterima kasih kepada jemaah haji Malaysia yang sentiasa memberikan kepercayaan penuh kepada TH. Golongan mualaf perlu diberikan peranan lebih besar dalam masyarakat termasuklah menganggotai jawatan kuasa masjid. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Mualaf Wilayah Persekutuan Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah berharap 5% perjawatan itu dapat diperuntukkan untuk mualaf agar mereka mampu menjadi ikon kepada individu lain. Setelah menyasarkan agensi-agensi di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan menerima mualaf ini dalam perjawatan. So saya minta 5% perjawatan diperuntukkan untuk mualaf. Supaya mualaf ni ada di masjid sebagai bilal, ada di antara mereka jadi imam, ada di antara mereka jadi guru agama. So kita nak jadikan mualaf ni ikon-ikon yang dilihat sebagai boleh menjadi pembawa perubahan kepada masyarakatnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Korban Mualaf Madani di Kompleks Darul Hidayah Ibu Negara. Program itu adalah permulaan bagi bulan menyantuni mualaf yang diadakan pada bulan Julai setiap tahun di samping program lain seperti Karnival Mualaf dan Bengkel Ikon Mualaf. Sebenarnya kita nak menunjukkan hikmah korban tu kepada mualaf yang baru. Lagi kepada yang ialah selalunya kalau kita melibatkan binatang ternak, lembu apa semua ni kan, lagi yang beragama Hindu dia ada melibatkan ketuhanan. Jadinya ini adalah satu contoh ibadah korban yang saya yakin dan pasti di Malaysia ni semua dah menerima ibadah korban. Kita akan sembelih binatang korban yang disyariatkan. Alhamdulillah. Majlis Korban Mualaf Madani pagi tadi menyaksikan seekor lembu dan seekor kambing dikorbankan dengan disertai 100 mualaf dan penduduk sekitar. Daging korban tersebut turut diagihkan kepada 25 asnaf mualaf. Lembu Sador Baka Charolais seberat 1 tan menjadi haiwan ternakan yang dikorbankan oleh Ikhlascom Travel and Umrah Sdn Bhd untuk diagih kepada asnaf dan penduduk di sekitar Masjid Al-Ikhlasiyah Pantai Dalam. Biarpun harganya jauh lebih mahal berbanding lembu biasa, namun kuantiti dagingnya lebih banyak iaitu sekitar 300 hingga 400 kg dan boleh memanfaatkan 1,000 penerima.
300-400 kilo, insyaAllah kita akan agihkan kepada lebih kurang 1,000 orang asnaf. Daripada segi harga, of course harganya lebih mahal daripada lembu biasa, tetapi sebenarnya more value for money. Contohnya harga lembu di belakang saya ni mungkin harga yang sama untuk mungkin 3 ekor lembu, tetapi mendapat daging sebanyak lebih daripada 4 ekor lembu. Penyembelihan lembu sado ini juga mempunyai strategi tersendiri di mana ia memerlukan tenaga yang lebih ramai, iaitu sekitar 20 hingga 30 orang. Memang memerlukan tenaga yang agak ramai, lebih kurang dalam 20 hingga 30 orang kerana dia besar dan tenaga dia kuat. Apabila dia rebah pun dia nak bangun semula. Jadi proses untuk merebahkan ikat itu pun sekitar dalam 10 hingga 15 minit, mungkin lebih tadi. Dari segi sembelihan pula, kulit dia sangat tebal kulit dia. Kita mula-mula tekan tu, Allahu Akbar, susah kita cuba tekan. Tak kulit tebal, nak tembus kulit yang tebal sangat. Sementara itu, rata-rata penduduk yang ditemui kru berita Al-Hijrah nyata teruja apabila pertama kali melihat lembu bersaiz besar itu disembelih di kejiran mereka. So, pengalaman dia seronok memang seronok nampak lembu sado besar-besar, tapi ada cabaran dia. Sebab bukan senang nak handle lembu-lembu sado ni. Kita kena kuat untuk dia kan. Ya, hari ni hari special untuk adik. Sebab saya rasa happy kerana dapat tengok lembu sado, korbankan lembu sado. Lembu di mana saiznya berkali ganda lebih besar, kini menjadi pilihan orang ramai. Bukan itu sahaja, orang ramai juga memilih lembu sado sebagai satu keunikan dan kelainan yang dibawa pada perayaan Aidiladha kali ini. Uniknya lembu sado ini, dagingnya bukan sahaja boleh menghasilkan 400 pack berbanding 70 pack bagi lembu biasa. Malah lembu sado ini juga memerlukan tenaga manusia yang kuat, sadar dan ramai serta strategi tersendiri bagi proses merebahkan lembu tu tahu. Unik bukan? So sekarang ni saya nak melapah daging korban ni. Sebelum tu, saya Zaid Sufia melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Satu aplikasi mudah alih e-dagang sedang dibangunkan bagi membantu usahawan asnaf mempromosikan produk jualan mereka secara dalam talian. Pengarah Institut Fatwa dan Halal IFAH Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Dr. Azman Abdul Rahman berkata aplikasi yang dijangka siap hujung tahun ini akan dimuatkan dengan data-data usahawan asnaf yang mendapat bantuan dari majlis-majlis agama negeri. Kita dah berbincang dengan Zakat Pulau Pinang, dengan Zakat Majlis Agama Islam Perak dan juga Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Ada 3-4 negeri kita bincang. InsyaAllah kita jangkakan 3 ke 6 bulan ini akan siap dan kita jangkakan akhir tahun ini aplikasi ini boleh digunakan dan masyarakat boleh dapatkan aplikasi ini dan boleh memanfaatkan khususnya kepada kita punya usahawan asnaf ni. Sementara itu, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti USIM, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berharap pembangunan aplikasi ini mendapat kerjasama dari seluruh majlis agama Islam negeri. Sewajarnya digabungkan seluruh majlis agama dan juga pusat-pusat zakat supaya kita ada satu platform yang kukuh, yang kuat untuk menolong asnaf-asnaf kita. Saat yang sama dia akan keluar daripada kepompong asnaf menjadi pembayar zakat tegar. Terdahulu, pra-pelancaran aplikasi ini disempurnakan di Shah Alam baru-baru ini. Pertubuhan Akademi Al-Bayan tampil dengan misi dan visi memperkasa golongan mu'alaf, khususnya melahirkan pendakwah mu'alaf. Ia menerusi pembinaan Kompleks Pengajian Islam Akademi Al-Bayan yang pertama di Malaysia, bertempat di Kampung Pegoh, Melaka. Sempena 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini, ayuh sama-sama berinfak ke pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga infak ini menjadi saham berpanjangan di akhirat. Pak, kita mau pergi mana? Hari ini ada orang buat korban. Korban? Apa tu? Orang mu'alaf macam kita ni ada bahagian daging yang akan diberikan sumbangan. Ya ke, Papa? Amin dah lama tak makan daging. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam.
Daging korban ada lagi ke? Allah, daging korban dah habis abang. Tadi orang agih-agihkan. Kalau macam tu, tak adalah rezeki kami. Pa, Amin lapar. Kalau ada lemang ke rendang tu bawalah ke sini. Saya memang suka, Man. Boleh. Jangan lupa pula. Kita makan lama. Dek. Kenapa, Papa? Bang, saya minta maaf. Tak. Ni duit baki awak tertinggal. Baki awak tadi ambil. Ambil. Abang. Abang ni beras tu tinggal ni. Okey bang Ni Pak Lee, berapa ringgit dah ni? Abang Mat. Salih. Kat sini punya Abang Mat. Tadi saya pergi pondok abang tadi. Tak ada orang. Ni ada daging untuk abang. Nahas 8 kenderaan ragut 48 nyawa. Korban di Bumi Anbiak yang digerakkan Aman Palestin berjaya direalisasikan di Yaman. Pada sambutan hari pertama Aidiladha, 600 ekor kambing telah dikorbankan dan diagih kepada 2,400 penduduk di 2 kem pelarian di sana. Terdahulu, misi ibadah korban Aman Palestin yang diketuai Nik Zainal PE tiba di Bumi Yaman selepas mengharungi perjalanan selama 39 jam. Setelah selesai solat berjemaah, kami terus ke pusat penyembelihan yang pertama, yang mana di pusat penyembelihan yang pertama kami telah mengorbankan 300 ekor kambing dan diagihkan di Kem Al-Wadi melibatkan penerima manfaat seramai 1,200 orang. Manakala di belah petang pula kami telah pergi ke pusat penyembelihan yang kedua. Kami telah menyembelih sebanyak 300 ekor kambing dan diagihkan di Kem Al-Suaidah dan penerima manfaat juga seramai 1,200 orang. Aman Palestin dalam pada itu komited dalam memastikan ibadah korban yang diamanahkan rakyat Malaysia berjalan lancar selain memastikan agihan daging sampai kepada golongan sasar. Sementara itu, Aman Palestin turut menawarkan pakej sedekah daging dan tabung korban bagi tujuan infak buat rakyat Palestin, Syria dan Yaman. Bagi mereka yang masih lagi belum menunaikan ibadah korban ataupun masih lagi bercita-cita untuk melaksanakan ibadah korban tapi tidak berkemampuan, kami di Aman Palestin menawarkan kepada anda pakej sedekah korban dan juga tabung korban, yang mana hasil sumbangan ini kami akan gunakan untuk membeli haiwan korban. Infak bagi sedekah daging atau tabung korban boleh disalurkan ke akaun tertera atau layari www.jommenyumbang.com. ...25 terbunuh termasuk 3 kanak-kanak selepas bas dinaiki mereka terbakar di lebuh raya di barat India. Bas itu dikatakan melanggar tiang sebelum terbalik dan menyebabkan tangki diesel terbakar. Tragedi malang itu turut menyebabkan 8 lagi penumpang lain cedera. Bas yang membawa sekitar 30 hingga 35 penumpang itu dipercayai dalam perjalanan ke Bandar Pune. Mereka yang cedera termasuk pemandu bas dihantar ke hospital berhampiran lokasi nahas di Maharashtra, kira-kira 400 km di timur Mumbai. Pada masa ini, pihak polis cuba mengenal pasti mayat untuk menyerahkannya kepada ahli keluarga mereka. Sementara itu, Perdana Menteri Narendra Modi menerusi Twitter menzahirkan duka cita atas tragedi menimpa kesemua mangsa. Beliau turut mengumumkan pampasan sebanyak RM500,000 bersamaan RM28,400 kepada keluarga mangsa yang terkorban. India menyumbang 11% daripada jumlah kematian jalan raya global walaupun hanya mempunyai 1% daripada kenderaan di dunia. Laporan yang sama menganggarkan berlaku 150,000 kematian akibat kemalangan kereta di India setiap tahun atau seorang setiap 4 minit.
48 maut dalam nahas jalan raya membabitkan sebuah lori dan beberapa kenderaan di Londiani, Barat Kenya. Siasatan awal mendapati kemalangan itu berpunca daripada lori kontena penghantaran terbabas sebelum merempuh beberapa kenderaan. Lori yang dalam perjalanan ke Kericho itu dikatakan hilang kawalan sebelum merempuh 8 kenderaan lain dan beberapa motosikal. Selain itu, pejalan kaki dan penjaja turut menjadi mangsa nahas terbabit di mana lebih 20 mangsa mengalami kecederaan dan telah dibawa ke hospital. Menurut saksi, lori itu dipandu dengan laju sebelum ia hilang kawalan. Nahas itu menyaksikan kemusnahan besar di lokasi kejadian dengan serpihan kenderaan dilihat bertaburan selain truk yang terbalik. Pasukan penyelamat yang berusaha mencari mangsa yang terperangkap turut berdepan cabaran susulan hujan lebat yang menghalang operasi. Tragedi itu disifatkan yang terburuk di Kenya sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Tahun lalu 34 orang maut apabila bas tergelincir dari jambatan dan terjunam ke dalam lembah sungai. Perancis terus bergolak. Rusuhan membantah tindakan polis menembak mati seorang remaja berketurunan Afrika Utara yang masuk hari keempat kini mencetus perbuatan vandalisme dan kecurian. Lebih 1,000 individu ditahan pihak berkuasa setakat ini. Di Lyon, premis-premis perniagaan dirosakkan dan dipecah masuk. Perusuh juga bertindak mencuri barangan di dalam kedai berkenaan. Antara yang menjadi sasaran, kedai menjual barangan permainan video dan kedai menjual senjata api. Perusuh turut membakar kereta dan tong sampah. Dalam pada itu di Paris, beberapa bunyi letupan kedengaran sekitar jam 1 pagi waktu tempatan. Setakat ini tidak dapat dipastikan punca bunyi letupan yang dirakam orang awam itu. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.